Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan ya. Jadi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabunglah dalam kelas saya. InsyaAllah pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini merupakan episod yang ke-31 kita. Ya, siri yang ke-31 insyaAllah. Baik tuan-puan, saya settle dulu sekejap tuan-puan ya. Saya terus sekejap nak pastikan beberapa perkara. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, tulis dulu di ruangan komen tuan-puan berkenaan dengan kelas kita pada pagi hari ini. Adakah semuanya jelas tak jelas tuan-puan? Suara dengar tak dengar tuan-puan, tulis di ruangan komen. Sila tuan-puan. Sebelum kita mula kelas kita sebelum kita mula kelas kita, ada Puan Fatimah, ya, ada Puan Zalina, ada Puan Mak Engkujan, kemudian ada Puan Nurziani. Ya, tulis di ruangan komen, adakah semuanya jelas tuan-puan? Suara saya jelas tak jelas tuan-puan? Dengar ke tak dengar? Tulis di ruangan komen. Sila tuan-puan. Yang mana kita akan teruskan berkenaan dengan bab kana. Kana dan saudara-saudaranya tuan-puan ya. Baik, Puan Nurbadiah kata jelas daripada Seremban. Kemudian Puan Enna Rasid pun kata jelas ya, jelas. Baik tuan-puan, kita mulakan kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tuan-puan apa yang dah kita belajar hari Rabu. Hari Rabu semalam tuan-puan ya. InsyaAllah pada pagi Jumaat ini kita akan teruskan bab pengajian kita. Jumaah Mubarakah tuan-puan ya. Baik, tulis di ruangan komen dulu tuan-puan, sedia tak sedia lagi. Tulis di ruangan komen sebelum kita mulakan kelas. Tulis di ruangan komen terlebih dahulu. Kita akan bincang bab berkenaan dengan kana. Ya, dia tak habis lagi tuan-puan, tak habis lagi. Masih banyak lagi tuan-puan ya. Baik, semua kata sedia, sedia. Baik tuan-puan, dah. Apa yang kita bincang hari Rabu lepas tuan-puan? Yang kita bincang bab berkenaan dengan kana. Ya, kita bincang bab berkenaan dengan kana. Kana sahaja, saudara-saudaranya kita belum bincang lagi. Saya tak tunjukkan lagi kepada tuan-puan. Apa yang mesti tuan-puan faham daripada kana ni? Ya, jadi kana ni tuan-puan sebenarnya dia adalah fa'il. Kana ini fa'il. Jangan kata isim. Kana ini adalah fa'il. Ya, fa'ilnya ialah fa'il madhi. Ini yang mesti tuan-puan faham. Fa'il kan?
ada 3 kita, fi'il madhi, mudhari', amar. Jadi kana ni tuan-puan dia adalah fi'il madhi. Itu yang mesti tuan-puan faham dulu. Maknanya apa? Maknanya nanti kalau bentuknya bukan fi'il madhi, fi'ilnya fi'il mudhari', dia bukan kana lagi namanya. Maksudnya bentuknya lain lagi, yakunu nanti. Nah, kalau fi'il amar, kun. Macam tu tuan-puan. Ya, jadi fi'ilnya ialah fi'il madhi. Ini yang mesti kita faham, ya. Dia wazannya apa? Kalau tuan-puan belajar dengan Ustaz Agung, ya, Ustaz Agung fa'ala tuan-puan, tapi di sini ada huruf ilatnya. Itu dia. Jadi fi'il madhinya ialah kana. Mudhari'nya lain lagi bentuknya nanti. Ini yang mesti tuan-puan faham terlebih dahulu, ya. Dia adalah fi'il madhi. Baik. Kemudian yang mesti tuan-puan faham apa? Kalau kana ni dia berbeza dengan fi'il-fi'il yang lain. Ya, kana ni dia fi'il, kalau kita tengok kan bentuknya maklum ni tuan-puan. Ya. Kalau fi'il biasa, fi'il maklum yang lain tuan-puan, kalau jumpa fi'il, apa yang mesti kita cari tahu tuan-puan? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Kalau jumpa fi'il yang dah kita belajar, fi'il maklum, apa yang mesti kita cari tahu tuan-puan? Tulis di ruang komen. Tulis dulu. Nak bagi ingat, nak bagi tunjukkan kepada tuan-puan supaya tuan-puan lebih jelas lagi pada pagi hari ini. Ya, apa yang mesti kita cari tahu? Betul. Yang mesti kita cari tahu kalau jumpa fi'il maklum ni tuan-puan, yang mesti kita cari tahu fa'il. Ya, fa'il itu di luar kana, bukan kana. Iaitu fi'il-fi'il lain. Tapi bab kana ni tuan-puan, kana ni kalau tuan-puan jumpa tak perlu cari fa'il. Yang mesti tuan-puan cari tahu ialah mana isim kana. Ni. Mana isim kana, dan juga nanti tuan-puan mesti cari tahu mana khobar kana. Jadi kana ini dia fi'il yang kurang. Kurang sikit tuan-puan, dia memang fa'ilnya tak ada. Jumpa kana, cari isim kana. Ini yang mesti tuan-puan cari tahu nanti. Mana isim kana, kemudian mana khobar kana. Dah, setakat ini tulis dulu tuan-puan. Ingat tak ingat lagi, tulis di ruang komen. Sila. Nak tunjukkan kepada tuan-puan. Kana ni beza sikit. Banyak tak jumpa kana dalam Al-Quran? Banyak sangat tuan-puan. Sangat-sangat banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Ni. Ingat tak ingat lagi tuan-puan? Jadi jumpa kana, walaupun dia fi'il madhi, tak payah cari fa'il. Ya, yang mesti cari apa? Yang mesti cari tahu ialah mana isim kana, mana khobar kana. Dah, ingat tuan-puan ya? Baik, semua kata ingat ni. Dah, sekarang ambil perhatian. Baik. Yang menjadi isim kana ni tuan-puan dan khobar kana asalnya mubtada' dan khobar. Ya, asalnya mubtada' dan khobar. Alhamdulillah. Contoh, ya, ada mubtada' dan khobar tuan-puan. Ya, ada mubtada' dan khobar. Contoh misalnya ialah patah perkataannya misalnya. Muhammadun, ya, Muhammadun qawiyyun. Ni. Muhammadun qawiyyun. Baik, Muhammadun qawiyyun tuan. Dah. Ini kan bab mubtada' khobar. Muhammad itu kuat. Muhammad itu kuat tuan-tuan. Muhammadun qawiyyun. Muhammad itu kuat. Tapi nanti kana ini akan masuk kepada bab mubtada' dan khobar. Dia akan merubah hukum mubtada' khobar. Ni masuk kana di sini. Baik, masuk kana. Dah, ada kana tuan-tuan. Baik. Kalau dah ada kana di depan, maka hukum mubtada' dan khobar ada salah satu yang berubah. Bukan dua-dua berubah, salah satu saja. Ya. Muhammad asalnya rafa, mubtada' asalnya rafa,
kalau ada kana, ya, yang asalnya mubtada ini disebut nanti isim kana. Inilah isim kana, tuan-tuan. Ya, dia berubah menjadi isim kana. Nah, ini adalah isim kana. Dan mana khobarnya? Khobarnya qawiyun. Kan ini khobar asalnya tadi tak ada kana kan, ini khobar. Qawiyun ini berubah menjadi nasab. Yang asalnya khobar mubtada rafa, khobar kan kita tahu hukumnya wajib rafa, tuan-tuan. Ya, rafa. Tapi kalau ada kana di depan yang asalnya dia khobar mubtada, berubahlah dia menjadi khobar kana. Itulah yang disebut khobar kana. Dan khobar kana mestilah dia nasab. Mestilah nasab, tuan-tuan. Kalau khobar kana nasab, berubahlah dari qawiyun menjadi qawiyan. Ya, bukan qawiyun lagi, berubah dia jadi qawiyan. Kenapa berubah jadi qawiyan? Sebab dah ada kana. Kana Muhammadun qawiyan. Muhammad tu dulu kuat. Nak cerita macam tu, tuan-tuan. Tulis di ruangan komen setakat ini, tuan-puan. Setakat ini, tuan-puan. Nampak tak nampak ni berubah ini? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Nak bagi nampak kepada tuan-puan. Macam itulah kana ni, tuan-puan. Macam itulah kana ni sebenarnya. Ya, tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak, tuan-puan? Nampak, tuan-puan, ya, nampak. Jadi mana yang jadi isim kana? Asalnya pada asalnya ialah mubtada tadi. Itu dia. Mana yang jadi khobar kana? Yang jadi khobar kana itulah khobar mubtada pada asalnya. Dah. Boleh, tuan-puan, ya? Nampak, ya? Nampak dah. Sekarang kita teruskan. Dah, ambil perhatian. Ini mudah, macam ni mudah, tuan-puan. Dah, apa yang nak saya sampaikan kepada tuan-puan hari ini? Dah, ambil perhatian. Baik. Ya, baik. Sekarang ambil perhatian. Baik. Baik, tuan-puan dah tahu bahawasanya apa? Bahawasanya kalau jumpa kana, ya, kalau jumpa kana, mesti tuan-puan cari tahu mana isim kana. Ya, mana isim kana, kemudian mana khobar kana. Ini yang mesti tuan-puan cari tahu tadi kan. Jumpa kana, mana isim kana, mana khobar kana. Baik. Sekarang hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan-puan bahawasanya kana ini asalnya fi'il madhi. Saya nak tunjukkan kepada tuan-puan pada fi'il madhi ini ada juga bentuk-bentuk lain, tuan-puan. Contoh kuntu. Ni. Kuntu. Ya, kudu tu pula. Salah, tuan-puan. Kuntu. Baik. Ni kuntu. Lain, contoh lagi lain. Kanu. Lain lagi. Ya, ada lagi. Kuntum. Ya. Kuntum. Lain lagi. Yang semua ini juga masuk kana. Ini yang mesti tuan-puan faham. Apa perbezaan antara kana, kuntu, kanu, kuntum ini, tuan-puan? Bezanya, kalau kana ini fi'il madhi untuk huwa. Kan huwa tak ada bersambung dengan dhamir apa-apa, tuan-puan. Tapi ketika bersambung dengan tu, kuntu, ini dah berubah jadi aku nanti ujungnya. Ya, aku. Kalau kanu, mereka. Ya, kuntum, kamu semua. Ni. Baik. Dah, tulis dulu di ruangan komen. Faham tak faham, tuan-puan? Saya nak tunjukkan kepada tuan-puan bentuk fi'il madhi kana ni ada banyak. Ada kuntu, ada kanu, ada kuntum. Semuanya asalnya kana juga, tuan-puan. Ya, nampak tak, tuan-puan? Jelas tak jelas? Faham tak faham? Ya. Macam contoh lain. Contoh lain misalnya kataba.
Ya, kataba dia menulis. Dia menulis tuan-tuan. Boleh berubah menjadi katabtu. Ya, katabtu tasrif lughawi. Kataba, katabu. Yang tasrif lughawi itu tuan-tuan. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat. Macam tu juga kana ni. Kana ni pun bentuknya ada yang bersambung dengan dhamir. Ya, ada jadinya kuntu, ada kanu, ada kuntum, ada kunta, ada kunti. Macam tu. Yang bersambung semua tu tuan-tuan. Dah, sekarang apa yang nak saya sampaikan? Apa yang nak saya sampaikan kepada tuan-tuan? Baik. Nih. Yang nak saya sampaikan kepada tuan-tuan pada bab fi'il madhi yang bersambung dengan fa'il. Dah. Bersambung dia tuan-tuan. Bersambung dengan fa'ilnya. Ya, dengan fa'il dhamir. Nih. Dengan fa'il dhamir. Contoh apa tuan-tuan? Contoh kuntu. Nih kuntu. Ya, kuntu. Baik. Misalnya kuntu aliman. Nih contoh nih. Kuntu aliman. Baik. Ya, baik. Ambil perhatian tuan-tuan, kuntu aliman. Ketika mana tuan-puan jumpa? Ini yang paling penting. Ketika mana tuan-puan jumpa kana ini dia bersambung dengan fa'il dhamir tuan-puan. Ini kan kita sebut dengan apa tuan-puan? Dhamir fa'il, dhamir rafa' ni tuan-puan. Yang kita belajar dulu pada bab fi'il madhi, cari fa'il. Fa'ilnya fa'il dhamir yang bersambung. Kan itu kan? Dah ini ada. Kalau tuan-puan jumpa kana ini bersambung dengan dhamir ni tuan-puan, maka tuan-puan mesti faham. Dhamir itulah yang jadi isim kana. Dhamir itulah yang nanti yang jadi isim kana. Ya. Jadi tuan-puan tak payah pening mana isim kana ni. Dhamir itulah yang jadi isim kana. Kalau kuntu aliman, dulu saya seorang yang alim, mana isim kananya? Tulis di ruang komen tuan-tuan. Ya. Mana isim kananya? Nak bagi tunjuk kepada tuan-puan supaya tuan-puan tak pening. Ya, supaya tuan-puan tak pening. Ya, mana yang jadi isim kana tuan-puan? Mana yang jadi isim kana? Tulis di ruang komen. Mana? Kuntu aliman. Mana yang jadi isim kana? Macam tu. Itulah yang jadi isim kananya. Mana tuan-puan? Terbaik. Yang jadi isim kananya mana? Yang jadi isim kananya tu di sinilah. Ini yang jadi isim kana. Ya, ini isim kana. Kalau tu yang menjadi isim kana, mana khobar kana? Tulis di ruang komen. Mana khobar kana? Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Sila tuan-puan. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruang komen. Mana khobar kanan? Kuntu aliman. Masa dulu saya seorang yang alim. Ya. Mana tuan-puan? Aliman. Sebab inilah yang kita nampak dia nasab. Ya, dia dalam keadaan nasab. Maka aliman inilah yang menjadi khobar kana. Khobar kana mestilah nasab tuan-puan. Dah. Maka tuan-puan tak payah pening nanti jumpa apa? Kana bentuknya bersambung dengan dhamir. Dhamirnya dhamir fa'il. Kalau dalam fi'il, maka tuan-puan mesti faham dhamir itulah yang jadi isim kana. Ya. Boleh tuan-puan? Boleh tuan-puan ya? Baik. Sekarang contoh lain. Contoh lain. Contoh lain. Dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran nih. Ini saya ambil ayat Al-Quran.
khaira ummatan. Khaira ummatan. Kuntum khaira ummatan. Dah baik. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Kuntum khaira ummatan. Kamu semua kuntum khaira ummatan, umat yang terbaik. Khaira ummatan, umat yang terbaik. Baik. Kuntum khaira ummatan. Baik, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, kuntum khaira ummatan ini, saya tak bagi terjemah. Saya tak nak bagi terjemah supaya tuan-tuan nampak. Kuntum khaira ummatan. Mana isim kana? Tulis di ruang komen. Mana isim kana tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Sila. Sila tuan-tuan tulis di ruangan komen. Mana yang jadi isim kana? Tulis di ruang komen. Mana? Mantap. Mantap tuan-tuan ya. Mantap. Itulah dia. Mana yang jadi isim kana? Confirm tuan-tuan, sebut saja tum ni. Tum ni lah yang jadi isim kana. Kenapa kita sebut tum ini yang jadi isim kana? Sebab memang bersambung dengan kana ini. Kalau yang bersambung, confirm dia yang jadi isim kana. Tak payah pening-pening. Dah sekarang tum yang dimaksud ialah antum, kamu semua. Dah sekarang, mana yang jadi khobar? Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Mana yang jadi khobar kana? Tulis di ruang komen. Kuntum khaira ummatan. Mana yang jadi khobarnya? Tulis di ruang komen tuan-tuan, sila. Mana yang jadi khobar? Kuntum khaira ummatan. Mana yang jadi khobar? Mana yang jadi khobar? Mantap. Khaira ummatan. Dah baik. Untuk awal-awal ni tuan-puan jawab khaira ummatan boleh. Tak ada masalah bagi saya. Tak ada apa. Sebab kita banyak yang belum belajar lagi tuan-puan ya. Sebenarnya yang menjadi khabarnya khaira sahaja. Dah nampak dah di sini bahawasanya khaira ini isim yang mansub. Ya baik, dia mansub tuan-puan, baris atas. Khaira ummatan ini nanti, tapi tak apa, tuan-puan jawab khaira ummatan pun tak ada masalah bagi saya. Jadi tuan-puan nampak apa? Yang tuan-puan nampak pada hari ini, tum inilah yang jadi isim kana. Ya, tum ini yang jadi isim kana. Kenapa? Sebab dia bersambung dengan kana. Ya, jadi tak payah tuan-puan nak paksa apa. Tuan-puan nak paksa, kenapa dia tak rafa? Isim kana kan wajib rafa. Kenapa tak rafa? Sebab bentuknya bentuk domir. Domir kenapa tak boleh berubah tuan-puan? Tulis di ruang komen. Sila. Kenapa tum ini tak boleh berubah-ubah? Tulis di ruang komen. Balik-balik itu saja kita belajar. Sebab itu asas mesti kuat. Tak boleh lemah tuan-tuan. Ini asas ni. Kenapa tum ini tak nampak rofaknya tuan-tuan? Tak tumu. Kenapa tetap tum? Mantap ya. Terbaik. Kenapa tum ini tak berubah? Sebab dia kalimah yang mabni. Tak mungkin kita rubah-rubah dia menjadi yang lain. Boleh? Boleh tuan-puan ya? Mantap. Dah, terbaik. Dah. Boleh tuan-puan ya? Mantap. Dah sekarang. Sekarang tuan-puan. Dah. Kalau ada ayat. Ya. Wa kana azizan hakima. Ada ayat macam ni. Ya. Kana azizan. Ya. Azizan hakim. Dah baik. Hakiman. Ya. Sekejap tuan-puan ya. Azizan hakiman. Dah baik sekarang. Ada jumpa kana, ada jumpa kana. Ni kana. Baik. Kalau jumpa kana, cari isim kana, cari khobar kana. Itu yang kita belajar tuan-puan ya. Cari isim kana, cari khobar kana. Baik.
Kalau tuan-puan jumpa ada ayat macam ni, ada tuan-puan, jangan kata tak ada, ada dalam Al-Quran. Kana azizan hakimah. Ya, maksud saya apa? Ada yang tuan-puan jumpa nanti uslub ayatnya macam ni. Mungkin tak sama ayatnya macam ni. Mungkin saya tak tuan-puan, saya tak kata ini ayat Al-Quran, tapi tuan-puan akan jumpa nanti ayat yang serupa macam ni. Ayat yang serupa. Ya, baik. Sekarang ambil perhatian tuan-puan. Ambil perhatian. Baik. Ya, ambil perhatian. Kana azizan hakimah. Kalau tuan-puan jumpa ayat yang macam ni, saya tanya kepada tuan-puan, mana isim kana? Tulis di ruang komen. Sila. Ya. Tulis di ruang komen tuan-puan. Mana isim kana? Tulis di ruang komen. Mana tuan-puan? Mana isim kanannya? Memang mantap. Memang tuan-puan dah master dah ni. Mantap tuan-puan ya? Ada yang kata azizan, ya. Ada yang kata huwa, ada yang kata azizan. Baik. Adakah azizan ini boleh jadi isim kana? Jawabannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab setiap isim kana kalau dia bentuknya bentuk isim macam ni tuan-puan, mestilah nampak tanda rafa'. Ya, mestilah nampak tanda rafa'nya. Azizan, azizan ni rafa' ke atau nasab tuan-puan? Nasab. Azizan dia bukan rafa'. Ya. Habis tu mana ustaz isim kana? Ya, itulah yang kita dah bincang, bahawasanya kana ini adalah fi'il madhi, maka tuan-puan akan jumpa juga nanti yang menjadi isim adalah huwa. Celah mana datang huwa? Mustatir, tersembunyi di dalam kana. Ni boleh tuan-puan? Boleh tuan-puan? Tulis di ruang komen. Jelas tak jelas? Tulis tuan-puan. Jumpa ayat macam ni, dok nak pening mana yang isim kana ni? Rupanya kita terlupa. Ada huwa di dalam kana. Kan memang setiap fi'il madhi tuan-puan. Ya, kalau fi'ilnya fi'il madhi, maknanya kalau tak bersambung dengan dhamir, ada di dalamnya. Di dalamnya apa? Dalamnya dhamir. Ya, baik ya. Jelas ya, jelas. Mana khabar? Kana azizan hakimah. Mana khabar kana? Tulis di ruang komen. Maknanya isim kana adalah ya dhamir mustatir. Huwa di dalam. Ya. Baik, sekarang tuan-puan. Sekarang mana khobar kana? Barulah kita sebut yang jadi khobar azizah. Ini yang jadi khobar. Ini yang jadi khobar kana. Boleh tuan-puan? Dah mantap ya. Baik, ini yang jadi khobar kana. Habis tu hakiman, nanti kita akan belajar ini jadi na'at. Na'at namanya. Na'at sifat. Ya, nanti kita akan belajar. Baik, yang jadi khobarnya azizan. Boleh tuan-puan ya? Boleh ya? Dah, tulis di ruang komen. Faham semua ke tak faham lagi? Tulis di ruang komen. Tulis tuan-puan. Kita banyak lagi tuan-puan. Belum fi'il mudhari' lagi. Belum fi'il amar. Tulis di ruang komen tuan-puan. Ya, baik. Tulis di ruang komen. Sila. Ya, faham semua tuan-puan ya? Ini mudah tuan-puan. Saya tengok tuan-puan pun dah pandai sebenarnya. Tuan-puan pun dah pandai sebenarnya. Dah ya, boleh tuan-puan ya. Boleh ya. Kita belum masuk saudara-saudara kana lagi. Saudaranya banyak tuan-puan. Baik. Dah. Boleh tuan-puan ya. Dah. Sekarang ambil perhatian. Dah. Baik. Faham perlahan-perlahan tuan-puan ya. Ya. Faham tapi cepat lupa.
Puan Supiah. Tak apa. Janji faham. Itu yang paling penting. Nah, yang paling penting faham. Baik, sekarang saya padam. Baik. Kana fi'il madi. Jadi ada bentuknya fi'il mudhari', tuan-tuan. Kalau kana fi'il madi, maka fi'il mudhari'nya ialah yakunu. Nanti kalau tuan-puan jumpa yakunu, dia juga kana juga. Ya, cari isim kana, cari khabar kana. Boleh tuan-puan ya? Ini jumpa yakunu. Ya, sama tuan-puan. Kalau tuan-puan jumpa yakunu, dia juga kana. Ya, cari isim kana, cari khabar kana. Dan fi'il amarnya ialah kun. Kun. Ya, kun. Selalu dengar kun, tuan-puan? Selalu dengar. Ini dia ya. Maknanya apa? Yakunu fi'il mudhari', kun adalah fi'il amar. Maka dalam yakunu tuan-puan jumpa nanti perubahan tasrifnya. Boleh yakununa, boleh yakunani, takunu. Macam tasrif fi'il biasa tuan-puan. Ya, macam tasrif fi'il biasa. Yakunu. Baik, contoh misalnya ada ayat. Ya, misalnya ada ayat tuan-puan. Misalnya yakunu. Ya, yakunu. Misalnya yakunu hasanun. Ya, yakunu hasanun. Yakunu hasanun. Misalnya dalam contoh ayat yakunu hasanun. Misalnya atoshana. Ya, atoshana. Agak sedikit apa tuan-tuan ya? Tak muat. Yakunu hasanun. Yakunu hasanun. Atoshana. Ya, atoshana. Baik. Yakunu hasanun atoshana. Ini tak susah-susah mana tuan-tuan. Tuan-tuan dah pandai dah ya. Saya tanya sekali saja. Saya tanya terus saja. Yakunu, kalau jumpa yakunu, adakah kita bincang pasal kana? Ya, kita bincang pasal kana. Ya. Kenapa kita bincang pasal kana? Sebab kana mardi yakunu mudhari. Yakunu mudhari. Baik. Kalau jumpa yakunu, maknanya kita juga cari isim kana, cari khabar kana. Yakunu hasanun atoshana. Mana isim kana, mana khabar kana. Tulis di ruang komen. Mana isim yakunu, mana khabar yakunu. Tulis di ruang komen. Mana tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Tak susah. Mana susah, mana tuan-tuan? Mudah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh ajar anak cucu tuan-tuan. Ya, tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Ya, tulis di ruang komen tuan-tuan. Mana tuan-tuan? Mana isimnya? Mana khabarnya? Yakunu hasanun atoshana. Ya, ada Makcik Hafsah, Makcik Hafsah juga. Makcik Hafsah ikut juga ya. Dah. Isim kana, isim kana. Mana Puan Zainab? Ya, baik. Isim yakunu dhamir huwa. Ya, isim kana mereka. Mana tu? Yakunu hasanun atoshana. Mana yang isim kana? Celah mana huwa tu? Celah mana datang mereka? Celah mana datang mustatir tu tuan? Celah mana? Ada tak di sini yakunu? Yakunu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-tuan. Ya, fi'il mudhari'. Baik. Kalau dia fi'il mudhari', adakah dia bersambung dengan dhamir? Saya tanya dulu. Yakunu, ada tak bersambung dengan dhamir? Tulis di ruang komen.
Ada tak bersambung dengan domir fa'il tuan-tuan? Domir rafa. Ada tak bersambung? Tulis di ruang komen. Ya. Ada tak bersambung? Ada tak bersambung? Tak ada. Tak ada bersambung dengan alif. Tak ada bersambung dengan waw. Mana Puan Jamaliah? Tak ada. Puan Jamaliah tak ada. Yakunu tak ada bersambung dengan domir. Fi'il mudhari' domirnya apa? Yakununa, yakunani. Ada alif nun, ada waw nun, itu baru bersambung. Kalau tak ada maknanya tak ada. Tak ada bersambung, tak ada. Yakunu tak ada bersambung tuan-tuan. Maknanya apa? Kalau tak ada bersambung dengan domir, tak ada bersambung dengan domir, bukan domir tu yang jadi isim kana. Ya, kemungkinan dua. Pening. Kenapa pening? Kenapa pening Puan Zalina? Yakunu tak ada bersambung dengan domir, tak ada bersambung dengan domir apa-apa. Ya, kalau tak ada bersambung dengan domir, kemungkinan dua. Kemungkinan dua tuan-puan. Tuan-puan akan sebut isim kanannya domir mustatir, ataupun ada yang ada dalam ayat nanti. Ada yang nampak dalam ayat. Kemungkinan dua. Kalau tak bersambung dia dengan domir, kemungkinan dua yang jadi isim kana. Kalau tak domir mustatir, kalau tak isim yang ada dalam ayat. Baik. Sekarang saya tanya. Di dalam ayat ini, yakunu hasanun, ada tak isim yang rofa? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruang komen. Ada tak isim yang rofa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen, Bapak. Ada tak isim yang rofa? Ada. Tuan Abdul Halim, kilauan bintang, kata ada. Tu dia. Ada tak ada? Ada yang rofa. Mana yang rofa? Ini yang rofa. Ini rofa, Bapak. Ketika mana dah jumpa ada isim yang rofa, maka domir mustatir tu batal, tak digunakan domir mustatir. Batal dia tuan-tuan. Makanya apa? Yang jadi isim kana, inilah dia. Ini dia isimnya. Dah. Hasan ni yang jadi isimnya. Ya. Celah mana datang mereka? Tak ada mereka tuan-tuan. Dah, mana khabar je? Tulis di ruang komen. Mana khabar kana? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen tuan-tuan. Mana khabar kana? Tulis di ruangan komen. Sila. Mana? Tulis di ruang komen. Mantap. Mantap. Puan Majmin. Mantap. Yang jadi khabar kana mana tuan-puan? Yang jadi khabar kana atasyana. Atasyana. Mantap tuan-puan ya? Dah. Dan jelas juga bahawasanya atasyana dia nasab. Nasab tuan-puan. Ya, nampak nasab atasyana, bukan atasyanu, bukan atasyani. Dah. Beza nanti kalau tuan-puan jumpa ayat macam ni. Dah. Contoh saya bagi lain. Saya bagi contoh permisalan lain. Contoh tuan-puan jumpa nanti yakunu. Ya. Yakunu atasyana. Ya. Yakunu atasyana. Tiba-tiba tuan-puan jumpa ayat macam ni. Yakunu atasyana. Tuan-puan tengok yakunu dia kana. Dia memang kana. Dia bentuk fi'ilnya fi'il mudhari'. Baik. Kalau jumpa ni cari isim kana, cari khabar kana. Baik. Nak cari isim kana, ada tak jumpa isim yang bersambung tak yakunu dengan domir? Tak bersambung. Kemudian kita tengok di dalam ayat. Ada tak isim yang rafa? Tak ada juga isim yang rafa. Ketika mana ya? Ketika mana tuan-puan? Ya. Ketika mana tak ada jumpa isim yang rafa dalam ayat ni, barulah kita sebut yang jadi isim kananya huwa dhamir mustatir
yang ada di dalam yakun. Baru kita sebut macam tu. Tapi ketika mana jumpa di dalam ayat isimnya ada isim yang rafa', barulah tuan-puan kita tahu bahawasanya isim yang rafa' inilah yang jadi isim kana. Dah. Ketika mana tak jumpa, tuan-puan, maknanya apa? Maknanya huwa yang jadi isim kana. Tak ada jumpa yang rafa', huwa je. Tapi kalau ada jumpa, tak payah huwa tu. Mana isim yang rafa', itulah yang jadi isim kana. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen, tuan-puan. Ada skema, tuan-puan, ya? Ada skema masuk kelas kita. Macam mana tu? Tak apa. Harap-harap tak mengganggu, tuan-puan. Ya, baik. Faham, tuan-puan, ya? Faham, ya? Ada skema. Dah, faham? Jelas, tuan-puan? Dah, faham. Semua kata faham, faham, faham. Dah, itu dia. Itu yang nak saya tunjukkan kepada tuan-puan. Baik, dah, sekarang. Dah, ini fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Macam tu juga fi'il mudhari', tuan-puan. Ya. Fi'il mudhari' sama dengan fi'il madhi. Apa yang sama? Ketika mana fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir, ya, bersambung dengan dhamir fa'ilnya, maka tuan-puan mesti faham ialah dhamir itulah yang jadi isim. Contoh, ya, contoh, tuan-puan. Ni, saya bagi contoh. Saya tunjukkan satu-satu kepada tuan-puan supaya tuan-puan jelas. Dah. Contoh ni. Contoh misalnya, dah. Taku. Ya, sekejap tuan-puan, ya. Ni dawat nak habis pula. Takununa. Ya. Takununa. Dah. Takununa. Misalnya takununa. Takununa alimina. Alimina. Takununa alimina. Baik, takununa. Dah. Ketika mana tuan-puan jumpa takununa, adakah ini kana? Betul. Ini bahagian daripada kana. Memang ini kana, tapi bentuknya bentuk fi'il mudhari'. Dah, sekarang saya tanya, tuan-puan. Takununa ada tak bersambung dengan dhamir? Tulis di ruang komen. Tulis. Ada tak bersambung dengan dhamir, tuan-puan? Tulis di ruang komen. Sila. Sambil-sambil saya isi dawat sekejap, tuan-puan. Saya isi dawat dulu sekejap. Sambil-sambil, tuan-puan, ya. Tulis di ruang komen, tuan-puan. Tulis di ruang komen. Ada yang kata tak ada. Puan Normah kata tak ada. Yang lain banyak ada. Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Ya, baik, boleh, tuan-puan, ya. Baik. Ada yang kata tak ada, ada yang kata ada. Tak apa, Puan Normah baru bergabung kan, baru ikut kelas. Tak apa, ya. Baik. Boleh Puan Normah rujuk episod-episod awal dulu yang saya bincang berkenaan bab fa'il. Ya, fa'il pada fi'il mudhari'. Baik. Takununa ada tak bersambung dengan dhamir? Ada. Ya, ada. Mana dia? Inilah dia, waw. Waw, inilah dhamirnya tu. Ya. Ya, na bukan na. Waw ni. Waw, tuan-puan. Waw inilah yang bersambung, dhamirnya bersambung kan dengan fi'il. Baik, dhamir yang bersambung dengan fi'il, kalau tuan-puan jumpa macam ni nanti, tuan-puan mesti faham apa yang jadi, yang bersambung dengan dengan fi'il takununa ni, tuan-puan. Tuan-puan mesti faham apa? Dialah yang jadi isim kana. Sama dengan fi'il madhi tadi. Ketika mana ada dhamir yang bersambung, confirm itu yang jadi apa? Isim kana. Itu dia, ya. Itu yang menjadi isim kana. Dah. Takununa alimina. Kalau dah waw ini yang
isim kana, maka confirm tuan-puan, mana yang jadi khobar? Yang jadi khobar alimina. Inilah khobar kana. Dah. Sama tak dengan fi'il madhi? Sama. Bersambung dia dengan apa nama tuan-puan? Bersambung dengan dhamir fa'il. Maka dhamir fa'il itulah yang jadi isim kana, yang jadi khobar kana tetap ini. Dah, tulis di ruang komen. Faham tak faham? Tulis tuan-puan. Ya, mantap Puan Norma. Alimina jadi khobar. Betul. Dah betul tu. Ya. Tulis di ruang komen. Faham tak faham tuan-puan? Dah. Ya. Sepatutnya Ustaz bagi tahu tasrif 14 dulu baru tahu wa nahnu sebagai isim kana. Itu bab sorof. Itu bab sorof. Sebab tu saya tak ambil bahagian. Itu bahagian sorof ya. Saya bahagian nahu. Boleh ya? Boleh ya? Dah boleh tuan-puan ya. Dah. Takununa. Dah boleh. Ya, banyak kena ingat Ustaz. Ya, banyak kena ingat. Dah, boleh tuan-puan ya. Dah. Ini berkait dengan apa? Masih berkait dengan kana. Bentuknya bentuk apa? Bentuknya bentuk fi'il mudhari'. Ya, bentuknya bentuk fi'il mudhari'. Banyak yang kena ingat Puan Nurziani ya. Memang banyak tuan-puan. Baik, sekarang masuk fi'il amar. Ya, fi'il amar. Baik, sekarang fi'il amar. Nih. Baik. Fi'il amar tuan-puan. Ya, kana madhi. Kana fi'il madhi. Mudhari'nya yakunu. Kana yakunu. Kana yakunu. Kemudian bab fi'il amarnya ialah kun. Dah baik. Kun, baik. Yang mesti tuan-puan faham apa? Ni yang mesti tuan-puan faham apa ya? Baik. Saya ingatkan balik kepada tuan-puan bahawasanya apa? Bahawasanya ialah ya, bahawasanya ialah kun fi'il amar tuan-puan. Ketika mana tuan-puan jumpa fi'il amar, dah fi'il amar, adakah kun ke mana-mana fi'il amar lah, yang mesti tuan-puan faham ada dhamir yang tersembunyi di dalam. Saya ulang. Ketika mana jumpa fi'il amar, ya, fi'il amar tuan-puan yang tak bersambung dengan dhamir, maka tuan-puan mesti faham ada dhamir di dalamnya. Amar kan untuk perintah. Kalau kita suruh perintah, bukalah, bukalah. Ada tak yang kita suruh tu orangnya? Ada. Siapa yang kita suruh, itulah yang disebut anta, kamu. Jadi yang mesti tuan-puan faham, di dalam kun ini ada anta. Di dalam kun ada apa tuan-puan? Ada anta yang tersembunyi. Fi'il amar khusus anta saja. Tak ada huwa ya, tak ada huwa, tak ada hiya, tak ada huma, tak ada. Di dalam fi'il amar tuan-puan yang ada apa? Yang ada adalah dhamir di dalamnya anta. Ya, baik. Tu dia. Dah, fi'il amar. Mana-mana fi'il amar yang tak bersambung dengan dhamir, maka tuan-puan mesti faham ya. Yang tuan-puan mesti faham ialah fi'il amar tersebut ada dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Dah, contoh masuk ayat. Masuk ayat tuan-puan. Kun. Kun muta'alliman. Ya. Kun muta'alliman. Atau yang lain. Kun harisan. Ya, ini selalu jumpa dalam apa tuan-puan? Dalam apa namanya? Kata-kata bijak lah. Kun harisan. Kun jadilah. Kun jadilah. Ya, kun jadilah. Harisan rendah hati. Tawaduk tuan-puan, rendah hati.
Harison rendah hati. Ya, baik. Dah, sekarang tuan-puan saya nak tanya tuan-puan. Kun ini adalah kana. Kana bentuknya bentuk fi'il amar. Baik, kalau saya tanya kepada tuan-puan, kun ini tuan-puan, kalau dia adalah bahagian daripada kana, apa yang mesti kita cari tahu? Cari isim kana, cari khobar kana. Kun harison, jadilah rendah hati. Dah, maknanya mana isim kana, tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Mana isim kana? Tulis di ruang komen tuan-puan, mana isim kana? Sila. Ya. Tulis di ruang komen. Mana isim kana? Tulis. Mana isim kana? Isim kana, bukan khobar. Ya. Baik. Ya. Jawab ini dulu Puan Norma. Jawab dulu Puan Norma. Mana isim kananya? Baik, Harison. Tu dia. Ada yang jawab kun anta mustatir. Dah baik. Apa yang saya bagi tahu kepada tuan-puan tadi, bahwasanya kun adalah fi'il amar. Dan di dalam kun ada anta mustatir, di dalamnya tersembunyi. Dah. Kalau kana kan di dalamnya ada huwa. Kalau kun di dalamnya ada anta. Dah, itu yang mesti tuan-puan faham tadi kan? Itu yang mesti tuan-puan tahu. Dah. Kalau kita sebut Harison, Harison ini adalah isim kana, boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh ini yang jadi isim kana. Kenapa tuan-puan? Disebabkan Harison ini nasab. Nasab isim kana, nasab atau rofa? Isim kana rofa, bukan nasab. Maknanya ini bukan isim kana. Dah, ini bukan isim kana. Dah, baik. Ada yang kata kun adalah isim kana. Kun ini kana. Kun ini kana, tuan-puan. Tapi bentuknya bentuk fi'il amar. Dah. Maka mana yang jadi isim kana? Sebab tu mana yang jadi isim kana? Mana, tuan-puan? Yang jadi isim kana anta. Ini yang jadi isim kana. Dah. Ini yang jadi isim kana. Mana yang jadi isim kana? Yang jadi isim kana anta di dalam kun. Dia tak nampak. Itulah yang jadi isim kana. Dia mustatir. Dia mustatir. Dia tersembunyi, tuan-puan. Memang tak nampak. Mana ada yang apa ni? Tak ada nampak kun Harison. Jadilah. Ya, jadilah. Makanya terjemahan cantiknya apa, tuan-puan? Terjemahannya cantiknya nanti, jadilah engkau orang yang rendah hati. Engkau tu dari mana? Sebab memang fi'il amar tu memang kita suruh orang yang kedua. Tu dia. Kun, jadilah engkau orang yang rendah hati. Engkau yang ada di dalam kun inilah yang jadi isim kana. Tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Tulis, tuan-puan. Tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Tulis di ruangan komen. Silakan. Kun Harison. Jelas tak jelas? Tulis di ruang komen. Jelas tak jelas? Jelas. Ni dah bab tinggi dah ni. Tajuk-tajuk tinggi. Dah tuan-puan pun dah tahu mustatir tak nampak. Memang terbaik, tuan-puan. Ya, dah tinggi dah ni. Ni dah high level ni, tuan-puan. Dah, kalau isim kana adalah anta mustatir ada di dalam kun, maka saya tanya kepada tuan-puan, mana khobar kana? Tulis di ruangan komen. Baik. Betul, kilauan bintang. Di dalam kana yakunu ada huwa, tapi di dalam kun ada anta. Nah, mana khobarnya, tuan-puan? Tulis di ruangan komen.
Tulis di ruangan komen. Mana khobarnya, tulis di ruang komen. Mantap. Puan Zainab, mantap. Mak Engkujan, mantap. Puan Mak Engkujan. Puan Norbadiah, Puan Jamaliyah, Kilauan Bintang, Puan Enna Rasyid, Puan Wirdah, Tuan Muhammad Hazlin, Puan Zainab, Puan Maslina, Puan Norma, Puan Haslina, Idris, mantap. Puan Zalina, ya, Puan Esa, mantap. Semua kata betul tuan-puan. Tak boleh saya sebut satu persatu. Puan Katira, Puan Nur Azri, mantap. Itulah dia. Mana yang jadi khobarnya? Nampak ni Nasob ni, Harrison. Inilah yang jadi khobarnya. Dah boleh tuan-puan ya. Puan Zaitun baru masuk Puan Zaitun ya. Tak apa, dah injury time. Kita dah injury time dah, sikit lagi ni. Dah. Faham tuan-puan ya? Faham dah. Kalau tuan-puan boleh jawab soalan saya. Terakhir ni. Satu soalan terakhir daripada saya. Sengaja saya tak nak laju-laju tuan-tuan. Kenapa? Sebab memang belajar ni tak perlu cepat-cepat. Ya, perlahan-perlahan tapi tuan-puan jelas. Nah, itu yang paling penting tu. Ya, baik. Ya. Ustaz gelak ya. Macam tu kelas saya Puan Norma. Gelak je. Ya, baik. Dalam surah An-Naba ayat yang terakhir. Ya, nasab tu mansub ya. Ya, nasab mansub. Ya, baik. Apa namanya? Dalam surah An-Naba ayat yang terakhir, ya. Ya laitani kuntu turaba. Nih. Ya laitani. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani. Ya laitani kuntu turaba. Dah. Kuntu turaba. Dah. Turaba. Baik. Ya laitani, andai saja. Wahai aduhai, andai saja. Dah, baik. Kuntu, aku dulu. Ya turaba, tanah. Cuma hanya tanah sahaja. Dah, sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Ya, baik. Ya laitani, andai saja. Kuntu turaba. Dalam ayat kita, ada tak tuan-puan jumpa kana-kana? Tulis di ruang komen. Ada tak tuan-puan jumpa bab-bab kana yang kita bincang hari ini? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen tuan-puan. Ada tak jumpa dalam ayat ini? Ada tak jumpa? Tulis di ruang komen. Sila. Ya. Baik. Ada tuan-puan? Ada. Dah. Ada tuan-puan ya? Ada. Kalau ada, ya, kalau ada, betul dah. Dah ada tuan-puan ya? Mantap. Mana yang ada? Ni dia kuntu ni. Ni baik. Kalau jumpa ini mesti cara isim kana, cari khobar kana. Mana isim kana, mana khobar? Tulis di ruang komen. Mana isim kana, mana khobar kana? Tulis di ruangan komen. Sila. Ya laitani kuntu turaba. Ini dalam ayat ni tuan-puan. Mana tuan-puan? Mana tuan-puan? Mana? Tulis di ruang komen. Sila. Mana yang jadi isim kana? Mana yang jadi khobar kana? Mana? Mana dia? Baik. Ya, Puan Nurzeli turaba. Apa turaba tu? Isim kana, khobar kana. Kuntu isim kana, khobar kana. Baik. Mantap tuan-tuan ya. Mantap. Dah. Baik. Banyak ragam dah. Jawabannya banyak ragam. Dah. Sekarang saya tunjuk kepada tuan-puan. Jawaban tuan-puan betul sebenarnya. Cuma saya faham. Saya faham jawaban tuan-puan. Cuma nak jawab tu agak pening sikit Ustaz. Macam mana nak sebut tu kami tak tahu.
Dah sekarang. Dah. Kuntu. Ada tak bersambung dengan dhamir? Ada. Mana dhamirnya? Tu. Maka ketika mana ada bersambung dengan dhamir rafa' ni tuan-puan, maka kita sebut tu ini yang jadi isim kana. Ya. Apa yang dimaksud tu? Ana. Tu itu ana, aku. Ya. Singkatannya tu tuan-puan. Tu ana, aku. Andai saja dulu aku. Tu dia ya. Dhamirnya dhamir mustatir atau tak mustatir? Bukan dhamir mustatir. Dia bukan dhamir mustatir. Ada nampak tu di sini. Tengok episod awal saya dulu. Ada kita belajar kan bahawasanya dia bukan dhamir mustatir. Ya, baik ya. Jadi mana yang jadi isim kana? Yang jadi isim kana tu ini. Tu siapa tu? Aku. Boleh tuan-puan ya? Boleh. Dah. Mana yang jadi khobar? Yang jadi khobar turaba. Oleh sebab itu turaba nasab. Jelas nampak nasabnya. Turaban. Nasab tuan-puan ya? Nasab. Itulah tuan-puan. Macam mana kita nak masukkan yang kita belajar di dalam Al-Quran. Macam tu. Kalau dia bersambung dengan dhamir, confirm yang jadi dhamir tu yang jadi isim kana. Kan itu yang kita bincang tadi. Dah boleh tuan-puan ya? Baik. Betul Tuan Abdul Halim, dhamirnya dhamir barisnya muttasil bersambung. Ya istilah-istilah tu nanti tuan-puan tengok lagi episod awal dulu. Dah, kalau tuan-puan faham semua, tulis faham semua. Dah tak terasa 1 jam saya bersama tuan-puan. Tak terasa tuan-puan ya. Baik. Jazakumullahu khairan kasiran ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menambah kefahaman tuan-puan dalam belajar bahasa Arab ni. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan-puan semua. Terima kasih dari saya. Maaf kalau ada kekurangan dalam mengajar tuan-puan. Ya, ada rasa-rasanya tuan-puan tersinggung kalau saya sebut nama tuan-puan. Jangan tersinggung, jangan terasa hati tuan-puan ya. Mohon maaf dari saya. Saya tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi hari Selasa tuan-puan. Selasa jam 8.30 pagi waktu Malaysia insyaallah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.